Menteri gesa wujudkan sebuah sistem kewangan serantau. Berita tengah hari 7 September bersama saya, Hazel Desmond. Daerah Sipitang menjadi lokasi terakhir kembara kenali Borneo di Sabah sebelum perjalanan diteruskan ke Bumi Kenyalang. Untuk perkembangan di Sipitang, kita terus saja bersama wartawan Sahira Samain di lokasi ketika ini. Sahira, kongsikan kemeriahannya. Baik, ketika ini saya berada di Masjid Sahabat Sindumin Sipitang, iaitu lokasi persinggahan terakhir kembara kenali Borneo pasangan diraja ini bagi negeri Sabah sebelum meneruskan perjalanan ke Sarawak. Di sini, pelbagai acara diatur bagi menyambut keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah dan Tengku Aziza. Seperti yang dapat anda saksikan ketika ini, sambutan cukup meriah dengan kehadiran masyarakat pelbagai kaum untuk menyambut keberangkatan tiba pasangan diraja ini. Sejurus tiba, Baginda Sultan akan menandatangani plak lawatan ke masjid ini. Seterusnya santapan tengah hari. Pasangan diraja ini juga akan menyantuni dan menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf dan orang kurang upaya OKU. Baik, selesai acara di sini, pasangan diraja ini akan berangkat ke Sarawak bagi meneruskan kembara kenali Borneo di negeri berkenaan. Di kesempatan ini, kami kru penerbitan RTM mewakili seluruh rakyat Sabah mendoakan keselamatan dan kelancaran perjalanan Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah sepanjang kembara kenali Borneo di Sarawak. Baik, saya kira setakat ini perkongsian yang dapat saya bawakan dari Sindumin Sipitang. Kembali kepada Hazel, silakan. Sahira Samain, terima kasih untuk perkongsian itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri mesyuarat pada hari terakhir sidang kemuncak ASEAN ke-43 hari ini. Ia dimulakan dengan penyertaan beliau dalam sidang kemuncak ASEAN India ke-20 yang dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi. Perdana Menteri turut mengambil bahagian dalam 3 sidang kemuncak lain iaitu Sidang Kemuncak Asia Timur ke-18, Sidang Kemuncak ASEAN Australia ke-3 dan Sidang Kemuncak ASEAN PBB ke-13. Beliau kemudian mengadakan mesyuarat 2 hala dengan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres selain pertemuan berasingan dengan Presiden Bangladesh Muhammad Shahabuddin dan Perdana Menteri Timur Leste Kerala Zanana Gusmo. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri majlis penutup yang bakal menyaksikan penyerahan rasmi jawatan pengerusi ASEAN kepada Laos sebelum pulang ke Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebuah sistem kewangan serantau mampu menangani ketidakpastian dalam ekonomi sejagat dan risiko kewangan. Keperluan itu turut berupaya meningkatkan kebebasan ekonomi serantau serta jaringan keselamatan. Beliau turut menyuarakan gesaan untuk meningkatkan kerjasama dalam pertanian pintar dengan tumpuan kepada pekebun kecil serta kebimbangan mengenai keterjaminan makanan. Selain menggesa kerjasama China, Jepun serta Korea Selatan dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui, aset kepelbagaian biologi dan aplikasi teknologi pertanian. Therefore, Malaysia supports the adoption of ASEAN Plus 3 Leader Statement on developing of electric vehicle ecosystem and look forward to its implementation. Mesyuarat dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan dipengerusikan Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam pada itu, Perdana Menteri mencadangkan kerjasama selanjutnya antara Kuala Lumpur dan Washington menerusi tumpuan kepada kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Malaysia juga menyambut baik perkongsian strategik komprehensif Amerika Syarikat, terutamanya untuk memajukan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. This is exceptionally critical. Malaysia welcome the ASEAN-United States Comprehensive Strategic Partnership, and particularly the summit leader statement on advancing the ASEAN outlook on the Indo-Pacific at this summit. This is exceptionally critical for countries
committed to the principle of democratic accountability in this region. Perdana Menteri turut mencadangkan kerjasama ekonomi yang lebih mendalam melalui Perjanjian Rangka Kerja, Perdagangan dan Pelaburan TIFA dan Expanded Economic Engagement E3 selain menggalakkan kerjasama ASEAN-AS dalam pendigitalan, tenaga dan hubungan rakyat dengan rakyat. Cadangan Perdana Menteri ini dikemukakan dalam intervensinya ketika sidang kemuncak ASEAN-AS ke-11 yang dihadiri Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris. Kawasan yang mengalami masalah kekurangan bekalan beras akan menjadi tumpuan utama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama bagi membantu memasarkan beras tempatan. Ia sekaligus membolehkan orang ramai mendapatkan makanan asas itu. Menurut Ketua Pengarahnya Abdul Rashid Bahri, penjualan beras boleh dilakukan menerusi lebih 1,400 pusat operasi milik Fama di seluruh negara, termasuk pasar tani, jualan agromadani dan pelbagai lagi. Bekalan beras putih tempatan PBT di seluruh negara dijangka pulih dalam tempoh sebulan susulan langkah intervensi segera yang sedang dilaksana kerajaan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dilaporkan berkata langkah intervensi menerusi program khas BPT itu akan meningkatkan lebih 20% kuota pengeluaran beras di pasaran seluruh negara. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah menubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran Nasional NCEC bagi sisa pepejal. Menurut Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Korming, ia bagi mempercepatkan agenda peralihan pengurusan sisa pepejal daripada ekonomi linear kepada ekonomi kitaran secara holistik. Amalan ekonomi linear ini telah pun didapati tidak mampan lagi dan dia menjejaskan alam sekitar dan daya tahan ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Dalam hal ini, terdapat keperluan untuk beralih kepada ekonomi kitaran. We have to shift from economy linear to circular economy. Okay? Yang lebih mampan dan serari dengan rancangan Malaysia ke-12 di bawah agenda Pemacu Perubahan 8. Iaitu menerima guna ekonomi kitaran. Beliau berkata demikian pada sidang media penubuhan NCEC di Putrajaya. Tambah beliau, antara fokus NCEC termasuklah membincangkan perkara berkaitan dasar perundangan strategi dan pelan tindakan yang berkaitan. NCEC telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Ogos lalu sebagai platform nasional yang menggunakan pendekatan keseluruhan negara. Pembinaan landasan kereta api berkembar elektrik gemas Johor Bahru sepanjang 192 km kini telah 92% siap. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, ia dijangka siap menjelang tahun 2025 dan bakal beroperasi tahun sama. Ada terlewat tetapi sekarang ini dia telah back on track. Jadi projek ini memang kita harap dapat dipersiapkan dalam keadaan segera dan supaya landasan ini dapat menghubungkan antara Johor Bahru sampailah bukan saja Kuala Lumpur tetapi sampai sehingga ke Padang Besar. Pembinaan landasan berkembar itu sebelum ini terjejas seketika susulan COVID-19. Apabila siap nanti, ia akan melalui pekan-pekan kecil Johor dengan tempoh perjalanan hanya mengambil masa 3 jam 30 minit dari KL Sentral ke Johor Bahru. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan meluluskan lesen operasi sementara kepada syarikat bas untuk menambah perjalanan tambahan ulang-alik Singapura Johor Bahru untuk PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram Sabtu ini. Menterinya Anthony Loke berkata ia melibatkan penyediaan 10 buah bas bagi melancarkan perjalanan selain mengurangkan kesesakan di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin, Bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Untuk pilihan raya, memang kita juga dah mendapat permohonan daripada syarikat-syarikat bas untuk menambah trip di antara Singapura, diberikan LPS, lesen lesen operasi sementara, LPS,
Jadi kita telah pun luluskan oleh pihak APAT dan ada bas-bas yang disediakan oleh pihak syarikat-syarikat pengangkutan. Jadi untuk mengelakkan lebih banyak kereta, saya juga menasihati supaya pengundi-pengundi yang balik ke Simpang Jeram ataupun balik ke Pulai untuk menggunakan pengangkutan awam. Ada perkhidmatan bas tambahan yang disediakan. 19 permit ceramah dan 24 permit kempen diluluskan Polis Johor semalam sempena PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram yang menjadikan jumlah keseluruhan permohonan bagi kedua-dua permit yang diluluskan sejak 26 Ogos lalu adalah sebanyak 367. Jurucakap Media PRK Johor, Superintendent Ibrahim Matsum memaklumkan sebanyak 13 permit ceramah dan 20 permit kempen diluluskan bagi PRK P161 Pulai semalam. Sementara 6 permit ceramah dan 4 permit kempen Simpang Jeram. Sepanjang tempoh 26 Ogos hingga semalam, 3 kertas siasatan dibuka melibatkan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Berpertimbang semula syarat kelayakan bagi memudahkan golongan orang kurang upaya OKU untuk menyertai program TVET memberi sinar buat golongan itu. Menurut Exco Pendidikan dan Modal Insan Negeri Sembilan, golongan OKU perlu diberi peluang untuk memanfaatkan program yang mencatatkan kebolehpasaran tinggi. Yang boleh kita bagi peluang, kita mesti bagi peluang. Tinggal lagi kita kena ambil kira kekurangan-kekurangan mereka. Sebabnya syarat-syarat TVET kepada anak OKU ni tak boleh sama dengan pelajar-pelajar biasa. Ya, mereka ada kekurangan, mungkin anggota tangan tak ada dan sebagainya. Jadi ini semua yang rasa saya kita kena pertimbangkan semula supaya lebih ramai generasi anak-anak kita ni yang walaupun mereka OKU ataupun anak istimewa, tapi mereka juga berpeluang seperti anak lain untuk orang kata terlibat sama dengan program TVET ni. Beliau berkata demikian selepas sesi temu bual bersama Negeri FM di Seremban. Seorang pemandu pacuan 4 roda maut selepas kereta dipandunya melanggar sebuah lori membawa muatan motosikal di kilometer 383.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Azwan Roslan, 29 tahun, dari Dengkil, Selangor. Menurut Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku semasa kenderaan dipandu mangsa dari arah Kuala Lumpur menghala ke Ipoh. Apabila sampai di lokasi kejadian, kereta mangsa telah melanggar bahagian belakang sebuah lori membawa muatan motosikal yang telah berhenti di tepi jalan. 2 lagi penumpang di dalam kenderaan yang sama mengalami kecederaan parah, manakala pemandu lori tidak mengalami kecederaan. Mangsa yang maut dan cedera telah dihantar ke Hospital Tanjung Malim untuk tindakan lanjut. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak selda pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut.
Indeks bursa di Bursa Malaysia dibuka rendah sedikit hari ini berikutan kemunculan kegiatan pengambilan untung sederhana membabitkan saham wajaran tinggi terpilih di tengah-tengah sentimen bercampur-campur di bursa serantau. Indeks FBMKLCI naik 1.96 mata kepada 1,422.58 mata setakat pukul 12 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan Top Glove naik 6.5 sen kepada 85 sen. KNM kekal tidak berubah pada 12 sen dan Ecovest menurun 2 sen kepada 52.5 sen. Nestle pula muncul kaunter saham paling untung naik 20 sen kepada RM130. Manakala saham PPB bertambah 20 sen kepada RM15.88 dan Batu Kawan meningkat 14 sen kepada RM20.08. Ringgit turut memulakan urus niaga rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ini kerana kebimbangan baharu mengenai inflasi yang menghalang pelabur daripada memasuki pasaran baharu muncul. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.67 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.42 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.84 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.01 berbanding euro. Manakala berbanding BAF, ringgit didagangkan pada 13.13. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB melantik Muhammad Zaid Zakaria sebagai Ketua Eksekutif berkuat kuasa 1 September. Melalui kenyataan, CIDB memaklumkan Muhammad Zaid menggantikan Datuk Ahmad Asri yang menamatkan kontrak perkhidmatan pada 30 Ogos setelah berkhidmat selama 38 tahun dalam perkhidmatan awam. Sebelum ini, Muhammad Zaid memegang jawatan Timbalan Ketua Eksekutif 1 CIDB dan telah berkhidmat selama 22 tahun dalam organisasi tersebut. Beliau telah mengetuai sektor pembangunan teknologi, sektor kontraktor dan levy, sektor penguatkuasaan dan pengarah negeri CIDB Selangor. Institut Akauntan Malaysia MIA bersedia memainkan peranan membantu komuniti perniagaan yang mahu menerapkan amalan sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam operasi perniagaan masing-masing. Jelas Naib Presidennya Muhammad Faisal Abdul Malik ini memandangkan hampir 90% perusahaan kecil dan sederhana masih belum bersedia seperti dilaporkan Persatuan PKS Malaysia. We have started this journey on ESG requirements before COVID through our various engagement trainings and conference. We started with a couple of years back. We have sustainability agenda, G in ESG, and then this year we have the charting trust enabling, and then we will continue to do that to engage further to members at large. Ujarnya pematuhan terhadap ESG akan mengukuhkan keyakinan dan menarik kehadiran pelabur. Selain peluang meneroka pasaran baharu, kegagalan atau kelewatan melaksanakan agenda tersebut akan memberi risiko kepada perniagaan dan menyebabkan PKS terlepas pelbagai peluang berharga. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Bencana alam di Brazil ketika ini, angka kematian akibat taufan yang melanda negara itu mencecah 36 orang. Pihak berkuasa tempatan melaporkan operasi menyelamat telah dilancarkan secara besar-besaran. Dianggarkan lebih 1,000 penduduk masih terperangkap akibat bencana alam tersebut yang turut menyebabkan banjir. Media tempatan melaporkan taufan telah membadai di beberapa kawasan di negara itu dan kawasan paling terjejas ialah di Rio Grande do Sul. Situasi itu telah menyebabkan 52,000 penduduk di 70 buah bandar terjejas dengan lebih 5,300 orang dipindahkan. Keadaan dijangka lebih buruk ekoran hujan yang dijangka berterusan.
perkembangan konflik Rusia-Ukraine, Kiev akan menerima pakej bantuan baharu bernilai lebih $1 bilion daripada Washington. Perkara tersebut diumumkan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken. Menurut Blinken, bantuan tersebut diharap dapat membantu Kiev meningkatkan momentum untuk membalas serangan musuh. We will continue to stand by Ukraine's side, and today we're announcing new assistance totaling more than $1 billion in this common effort. That includes $665.5 million in new military and civilian security assistance. In total, we committed over $43 billion in security assistance since the beginning of the Russian aggression. Blinken merupakan pegawai tertinggi Amerika Syarikat yang pertama melawat Kiev sejak serangan balas bermula pada tahun lalu. Dalam pada itu, Kesatuan Eropah EU mengecam serangan peluru berpandu tentera Rusia di sebuah pasar di tibur Ukraine yang meragut sekurang-kurangnya 17 nyawa. Serangan di bandar Konstantinivka itu adalah yang terburuk ketika ini. Kejadian yang berlaku semalam itu disifatkan sebagai keji dan biadab. Menerusi satu kenyataan, EU berkata serangan tersebut dianggap sebagai jenayah perang kerana menjadikan orang awam sebagai sasaran. Tegas kesatuan itu, pihak yang terlibat dalam serangan itu perlu bertanggungjawab. Selepas tertangguh 3 kali akibat cuaca buruk, akhirnya Jepun berjaya melancarkan roket H-2A pada hari ini. Ia sekaligus dapat merealisasikan misi Moon Sniper ke bulan. Media tempatan melaporkan roket tersebut dilancarkan seperti yang dirancang dari Pusat Angkasa Tanegashima di selatan Jepun. Pelancaran roket yang dinamakan pendarat pintar bagi menyiasat bulan, SLIM itu telah ditangguhkan sebanyak 3 kali ekoran cuaca buruk pada bulan lalu. Roket itu turut membawa jentera penjelajah bulan ke angkasa serta satelit penyelidikan milik Agensi Penerokaan Aeroangkasa Jepun JAXA untuk tujuan eksperimen. SLIM dijadual mendarat di bulan pada awal tahun depan. Sukan kami mulakan dengan sukan angkat berat. Badang Negara Muhammad Anik Kasdan membuktikan kemampuan apabila merangkul pingat gangsa di Kejohanan Angkat Berat Dunia 2023 di Riyadh, Arab Saudi malam tadi. Kejayaan itu diraih menerusi acara Clean and Jerk bagi kategori 61 kg. Anik berjaya menempat diri di kedudukan 3 terbaik selepas melakukan angkatan 166 kg. Lebih manis yang melakukan angkatan 125 kg bagi acara Snatch berjaya mengumpul angkatan keseluruhan 291 kg. Ia sekaligus memecahkan rekod kebangsaan bagi kategori 61 kg. Ini kali kedua Anik memenangi pingat pada Kejohanan Dunia selepas meraih perak dalam acara Clean and Jerk kategori 55 kg pada edisi 2021 di Uzbekistan. Pingat emas dimenangi atlet Amerika Syarikat Hampton Morris dengan angkatan 168 kg, manakala Li Fabin dari China meraih perak 167 kg. Skuad Harimau Malaya kini setanding dengan pasukan di ranking 100 terbaik dunia. Kata-kata itu diluahkan Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan-gon selepas keputusan seri 2-2 menentang Syria pada perlawanan antarabangsa di Chengdu, China pada Rabu. Syria turun selaku pasukan pilihan untuk menang berdasarkan ranking ke-94 dunia berbanding Harimau Malaya yang kini di kedudukan 136 dunia. We show to the people that our Malaysia mentality, Harimau Malaya attitude to catch up to the game and try until the end of the game we fight. I think I'm very proud of all the players and all the substitution also was very proud of them. When they get into the pitch, they change the game.
Pada perlawanan itu, Malaysia ketinggalan 0-2 pada separuh masa pertama. Namun, kemasukan dua pemain simpanan Muhammad Akhyar Abdul Rashid dan Darren Lock di babak kedua berjaya mengikat kedudukan 2-2. Menurut Pentagon lagi, beliau akan meneruskan ujian taktikal ketika bertemu China Sabtu ini bagi melihat keupayaan skuad kebangsaan apabila berhadapan dengan lawan yang lebih kuat. Badminton terbuka China beregu campuran negara Chen Tangji Toh Yiwei meneruskan aksi cemerlang apabila layak ke suku akhir. Beraksi di Olympic Sports Centre Gymnasium, gandingan itu mengejutkan pilihan ke-6 dari Korea Selatan Kim Wo-ho Jeong Na-yun dalam pertarungan 3 set. Tangji Yiwei menang set pertama 21-15 namun tumbang di set kedua dengan keputusan 15-21. Mereka kemudian bangkit di set penentuan untuk menutup perlawanan dengan kemenangan 21-18. Turut layak gandingan Tan Kian Meng Lai Peijing yang turun menentang pasukan Indonesia Pravin Jordan Melati Daiva Oktavianti. Mereka juga dipaksa bermain dalam 3 set sebelum menang 18-21, 21-19 dan 21-12. Sementara itu, perjuangan pemain perseorangan lelaki Eng Ziyong berakhir di pusingan kedua. Ziyong tumpas kepada wakil Indonesia Shishar Hairan Rustavito 18-21, 21-11 dan 22-20. Pemenang 7 kali Lionel Messi sekali lagi tercalon untuk anugerah Ballon d'Or 2023. Turut jadi tumpuan penyerang Manchester City Erling Haaland. Messi dilihat berpeluang cerah untuk sekali lagi merangkul anugerah itu selepas membantu Argentina menamatkan penantian untuk menjulang trofi kejuaraan Piala Dunia tahun lalu. Haaland mungkin bakal pencabar utamanya selepas menjaringkan 52 gol dalam 53 perlawanan ketika membantu City memenangi 3 kejuaraan musim lalu. Penyerang Norway itu juga memenangi anugerah pemain terbaik tahunan UEFA baru-baru ini. Pemenang tahun lalu Karim Benzema dan pemain PSG Kylian Mbappe turut tersenarai. Manakala buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, Cristiano Ronaldo, pemenang 5 kali, tidak dicalonkan. Dalam kategori wanita, Aitana Bonmati dilihat merupakan antara calon pilihan untuk menang. Selain membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia Wanita, pemain Barcelona itu juga baru dinobatkan pemain terbaik wanita UEFA. Antara saingannya adalah penyerang Chelsea dan Australia Sam Kerr. Majlis penyampaian anugerah akan berlangsung pada 30 Oktober di Paris. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Hazel Desmond. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.